akan menyentuh berkaitan dengan tajuk gabungan ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut combinations. Okey. Jadi dalam tajuk ini ada beberapa keywords yang kita perlu perhatikan, iaitu di sini. Okey, kata kuncinya. Okay. Yang pertama, kata kuncinya dia menggunakan perkataan pilih. Okey, pilih. Yang kedua, dia menggunakan perkataan gabung. Okey, dan yang ketiga, dia nak membentuk kumpulan. Okey, ketiga-tiga kata kunci yang ini ialah menghubungkan dengan tajuk gabungan. Ya. Jadi, di sini contohlah ya. Kalau ada 4 orang, okey, ada 4 orang pelajar dalam satu kumpulan. Okey, ada 4 orang pelajar. Saya nak pilih 2 orang, nak pilih 2 orang pelajar untuk mewakili sekolah. Okey, untuk mewakili sekolah, katalah dalam permainan catur. Daripada 4 orang ni, saya nak pilih 2 orang sahaja. Okey, katalah 4 orang pelajar tersebut ialah sebagai W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. Tapi saya nak pilih 2 orang sahaja. Jadi 2 orang sahaja ini ada kemungkinannya saya akan dapat W, X. Okey. Ataupun W, Y. Ataupun W, Z. Ataupun X, Y. X, Z. Dan satu lagi ialah YZ. Okey. Jadi, bila saya nak pilih 2 orang sahaja, sama ada saya akan dapat antara pelajar W dengan pelajar X, ataupun pelajar W dengan pelajar Y, ataupun Y dengan W dengan Z, X dengan Y, ataupun Y dengan Z, ataupun Z dengan Y. Okey. Jadi kalau dalam yang gabungan, okey, dalam gabungan WX dengan XW adalah merupakan pelajar yang sama. Okey, adalah pelajar yang sama. Jadi ini dianggapkan merupakan gabungan di antara W dan X. Okey, jadi satu saja. Yang ini pun sama. Gabungan W dan X, yang ini gabungan W dan Y. Yang ini ialah gabungan W dan Z. Yang ini pula gabungan X dan Y. Yang ini gabungan di antara X dan Z. Okey, yang ini pula ialah gabungan Y dengan Z. Jadi kalau soalannya bertanya berkaitan dengan gabungan, okey, kalau kita nak pilih 2 orang pelajar sahaja, pilih, kita menggabungkan 2 orang sahaja. Jadi jawapan kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sahaja. Okey. Jadi kalau secara kenapa yang ini WX dengan XW, ini bila kita pertikaikan WX dengan XW, ini ialah susunan. Okey, ini W dulu, X kemudian, ini X dulu, W kemudian. Bila susunan dia macam ini ialah melibatkan pilih atur. Okey, yang mementingkan susunan. Contohlah, katalah bila saya dah pilih, saya dapati saya telah pun memilih X dengan Z. Yang ini, saya buat pilihan yang ini, X dengan Z. Lepas tu saya minta mereka bergambar. Okey, bila mereka diminta bergambar,
pilihan untuk bergambar itu sama ada X di kiri, Z di kanan, ataupun Z di kanan, Z di kiri, X di kanan. Okey. Jadi di sini bila melibatkan susunan kiri kanan ini, ini ialah pilih atur. Jadi jangan keliru di antara gabungan dan juga pilih atur. Kalau gabungan dia tak mementingkan. Yang penting kita pilih orang yang sama. Okey, X dan Z, Z dengan X adalah merupakan orang yang sama. Itu ialah kita nak membentuk gabungan. Jadi dekat sini gabungan ada, jawapannya ada 6 cara kita memilih. Okey, kita membuat pilihan. Iaitu daripada 4 orang kita nak pilih 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okay, bilangan cara memilih 2 orang daripada 4 orang ialah jawapannya ada 6 cara. Okey, 6 cara. Mengikut cara gabungan, cara penulisan gabungan ialah ditulis sebagai C, combination C. Kita ada keseluruhan orang ialah 4. Okey, tak tanda C. Kemudian kita nak pilih berapa? Kita nak pilih 2 sahaja. Okey, jadi di sini kita tekan calculator. Kita tekan 4 dulu. Okey, 4. Kemudian tekan shift, tekan NCR ini pada bahagi. Okey, dia akan keluar huruf C. Lepas tu kita tekan 2. Jadi dia akan keluar jawapannya ialah 6. Okey, jadi yang ini tadi saya tunjukkan secara manual. Ini ialah menggunakan formula untuk gabungan. Okey, seterusnya saya nak bagi contoh yang lain. Cari bilangan cara memilih 4 daripada 6 orang lelaki dan kita nak memilih juga 2 daripada 7 orang perempuan. Jadi di sini dalam kes ini dia menyebut bahawa ada 6 orang lelaki, tetapi nak pilih berapa? 4. Kemudian ada 2 kes ya. Jadi ini yang pertama. Yang ini pula ada 7 orang perempuan, tetapi kita nak pilih berapa? 2. Okey, jadi yang ini kita kena buat 2 gabungan. Iaitu yang pertama kita memilih lelaki. Okey, memilih lelaki tadi ialah asal bilangan lelaki ada 6. Okey, C kita nak pilih letak di bawah. Kita nak pilih 4. Okey. Satu lagi ialah yang perempuan pula asalnya ialah ada 7. Tetapi kita nak pilih iaitu 2. 7C2. Okey, jadi di sini kita kena letak tanda darab dan. Okey, darab. Okey, jadi di sini kita boleh tekan calculator, iaitu kita buat 6 shift dengan cari C 4. Okey, darab dengan 7 C2. 7 shift yang bahagi ini dah keluar C, tekan 2. Okey, jadi kita dapat jawapannya 315. Jadi bermaksud ada 315 cara untuk kita nak pilih 4 daripada 6 orang lelaki dan 2 daripada 7 orang perempuan. Okey, contoh yang kedua ialah pasukan bahas sekolah terdiri daripada 5 orang pelajar. Okey, dan 5 orang pelajar ini nak dipilih daripada ada 5 orang pengawas, 7 orang ketua kelas dan 3 orang ahli kelab BM Bahasa Melayu. Okey, tapi daripada ada total dekat sini ada 7, 3 dengan 5, ada 15 orang semua, tapi kita nak pilih 5 sahaja. Okey, di sini keywordsnya ialah cari bilangan cara pasukan debat boleh dibentuk sekiranya. Okey, ini nak membentuk pasukan ataupun nak membentuk kumpulan. Tadi saya sebut pasal keywords ya. Yang ini keywords, kata kunci ni. Kata kunci dia nak membentuk kumpulan. Itu adalah soalan yang melibatkan gabungan.
Macam yang atas ni tadi, soalan yang pertama tadi dia nak memilih. Itu dia menggunakan keywordsnya pilih. Jadi soalan yang kedua ni dia nak membentuk kumpulan. Okey, nak membentuk pasukan bahas. Okey, jadi di sini mula-mula kita tengok apa syarat yang diberi. Syaratnya di sini dia cuma nak mencari bilangan cara pasukan debat boleh dibentuk. Okey, untuk yang pertama ini dia tak ada kenakan syarat apa-apa. Dia tak kisah nak ambil pelajar daripada mana-mana, daripada 3 kategori ini. Janji dapat pilih 5 orang pelajar. Jadi kalau dia tak menyebutkan apa-apa syarat, ini mudah. Jadi kita buat total sekali ada 15 orang pelajar. Jadi 15. Okey, so C. Kita nak memilih daripada 15 orang ini, kita nak pilih 5. Jadi 15C5. Jadi tekan calculator. Okey, 15. Okey, tekan shift. Ini keluarkan C, tekan 5. Okey, jadi kita dapat jawapannya ada 3003 cara. 3003. Ada banyak cara untuk memilih 5 orang pelajar daripada 15. Okey, jadi di sini tiada syarat dikenakan. Okey, soalannya yang kedua. Dia ada beri syarat dekat sini. Okey, iaitu pasukan itu mengandungi seorang ahli kelab BM. Okey, dan 3 orang ketua kelas. Ada syarat. Dia nak daripada ahli kelab BM ini, dia nak pilih daripada 3, dia nak pilih seorang. Okey, dan daripada ketua kelas ini ada 7, dia nak pilih 3 orang. 3 tambah 1, 4. Jadi bermaksud kita nak pilih 5 pelajar. Jadi seorang lagi itu ialah daripada pengawas. Jadi barulah ada 3, 4, 5. Jadi macam mana kita nak menulis jawapannya? Ialah saya tulis kat atas sini ya. Jadi jawapan untuk yang kedua ini, jawapan untuk yang kedua. Jadi seorang ahli kelab BM. Okey, kelab BM ada 3 orang. Jadi 3 C, dia nak pilih berapa? Seorang. Jadi 3C1. Okey, yang ini pula syaratnya. Ini seorang ahli BM dah sudah. 3 orang ketua kelas. Okey, ketua kelas semua sekali ada 7. Okey, 7. Okey, dan kita nak pilih 3 orang. Total kat bawah ni. 3, 1 jadi 4. Yang di bawah ni menunjukkan yang kita nak pilih. 3, 1, 4. Jadi untuk pasukan bahas dibentuk mesti ada 5 orang. Dan seorang lagi itu mesti dari pengawas. Jadi pengawas ada 5. Jadi C, pengawas ada 5. Kita nak pilih seorang lagi. Okey, jadi ini akan membentuk 3, 4, 5. Ini menunjukkan bilangan pelajar yang kita nak pilih. Dan yang atas ini 3 campur 7 campur 5. Ini ialah 15. Ini ialah meliputi semua bilangan yang ada. Okey, 15 orang. Jadi di sini kita pilih seorang daripada kelab BM. Kita gunakan perkataan dan. Ya, dan. Jadi bila penggunaan perkataan dan, darab. Seorang daripada kelab BM dan 3 orang daripada kumpulan ketua kelas dan seorang daripada pasukan pengawas, kumpulan pengawas. Jadi kita letak tanda darab bila penggunaan dan. Jadi di sini kita tekan kalkulator. Jadi 3 shift C, dapatkan C 1 darab 7. Okey, 3 darab 5. Kita nak pilih 1. Okey, jumlahnya ialah 525 cara. Okey, 525 cara. Sebab sini dia tanya, cari bilangan cara. Jadi ini dia bilangan caranya. Ada 525 cara untuk kita pilih mengikut syarat yang diberi. Soalan yang ketiga, katalah ada suatu jawatankuasa nak dibentuk yang terdiri daripada 7 orang. Ya, 7 orang ini akan dipilih daripada
pelajar tingkatan 5 yang terdiri daripada 8 orang, pelajar tingkatan 4 ada 5 orang dan juga ada seorang guru. Okey, daripada ini total ini ialah 14. Okey, ada 14 orang ini. Kita nak pilih 7 orang sahaja. Okey, daripada sini kita nak pilih 7 orang sahaja. Jadi macam mana cara? Kita nak pilih, okey, cari bilangan cara. Okey. Soalannya masih sama seperti ni ya. Cari bilangan cara. Kita nak pilih ahli jawatankuasa, tetapi syaratnya dekat sini mesti mengandungi guru. Okey. Mesti, dalam syaratnya daripada 7 orang ini salah seorangnya mesti guru. Okey, jadi yang ini jelas guru mesti dipilih. Jadi kita buat di sini, kalau guru ada seorang dan kita mesti pilih dia. Okey. Dan yang selebihnya tu baru kita pilih seorang. Jadi kita nak pilih ahli jawatankuasa 7. Maksudnya ada 6 orang lagi. 6 orang lagi ini dia tak kisah. Nak pilih daripada tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke, tak apa. Okey, tak ada syarat dikenakan untuk pelajar. Jadi bila tak ada syarat dikenakan untuk pelajar, bermaksud yang selebihnya ini 8 tambah dengan 5 ialah 13 orang keseluruhan pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 dan kita cuma nak pilih lagi 6. Okey, sebab 6 tambah 1 jadi 7. Okey, 7 orang AJK. 13 tambah 1 akan membentuk kumpulan yang kita nak pilih ini, iaitu total dia. Okey, jadi di sini seorang guru dan 6 orang pelajar. Jadi darab. Jadi jawapannya di sini tekan kalkulator, kita akan dapat nilainya ialah 1716 cara. 1716 cara. 1716. 1716 cara untuk memilih ahli jawatankuasa yang terdiri daripada 7 orang dengan syarat salah seorangnya mesti guru. Soalan yang kedua pula, bercari bilangan cara. Bagaimana kita nak milih ahli jawatankuasa yang terdiri daripada 7 orang ini? Syaratnya dia kenakan mesti mengandungi 4 orang pelajar tingkatan 4. Okey, pelajar tingkatan 4 ada 5. Tapi dia nak syarat dia mesti 4 orang pelajar tingkatan 4. Jadi di sini dia dah kenakan syarat ada 4 orang pelajar tingkatan 4. Jadi daripada 5 orang ini kita kena pilih 4. Jadi di sini kita buat pelajar tingkatan 4 ada 5 orang. Kita kena pilih 4. Jadi 5C 4. Baru 4 orang. Ahli jawatankuasa mesti ada 7. Jadi masih ada berapa lagi pilihan yang kena dibuat? Jadi 4 masih ada lagi 3. Sebab 4 tambah dengan 3 barulah melengkap 7 ahli jawatankuasa. Jadi 3 tu di sini. Okey, 4 tambah 3 jadi 7. Jadi daripada mana yang kita nak pilih ini? 3 orang ni nak pilih daripada mana? Tak ada syarat dikenakan. Dia cuma mengenakan syarat untuk pelajar tingkatan 4 saja tadi. Okey, untuk yang 3 orang lagi ni tak ada syarat. Jadi bila tiada syarat, kita boleh pilih daripada pelajar tingkatan 5 dan juga guru. Iaitu totalnya ada 8 tambah dengan 1 iaitu 9. Jadi di sini kita letak 9. Jadi 4 orang daripada pelajar tingkatan 4 dan 3 orang daripada gabungan di antara guru dan juga pelajar tingkatan 5. Okey? Jadi di sini tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya 420 cara. Okey, soalan yang terakhir iaitu cari bilangan cara. Bagaimana kita nak membentuk jawatankuasa yang terdiri daripada 7 orang? Syaratnya dikenakan mesti tidak mengandungi lebih daripada 4 orang pelajar tingkatan 5. Tidak mengandungi lebih. Okey, tidak mengandungi lebih daripada 4 orang pelajar tingkatan 5. Itu syarat dia. Maksudnya pelajar tingkatan 5 ini boleh pilih paling maksimum pun 4 orang. Jadi dia boleh pilih mungkin boleh pilih seorang pelajar tingkatan 5. Okey, ni pelajar tingkatan 5. Dia boleh pilih pelajar tingkatan 5 ini seorang, 2 orang, ataupun 3 orang, ataupun 4 orang. Okey, boleh tak dia pilih 5 orang? Tidak mengandungi lebih daripada 4.
Jadi kita boleh pilih sama ada seorang, 2, 3 ataupun 4 orang paling maksimum pelajar tingkatan 5. Jadi katalah kita pilih di sini, katalah kita pilih seorang saja pelajar tingkatan 5. Jadi C pelajar tingkatan 5 ada 8 orang. So 8 kita pilih seorang. Bila kita pilih seorang, kita nak membentuk jawatankuasa yang terdiri daripada 7. Jadi seorang pelajar tingkatan 5 dan selebihnya ini ada, oleh kerana nak pilih 7, jadi mesti ada 6 kat sini. Okey. Jadi 6 orang ini kita boleh pilih daripada kalangan tingkatan 4 dan juga guru. Okey, tingkatan 4 dan guru ada 6. Jadi di sini ada 6. Okey, ini pilihan yang ada. Yang pertama. Ini cara yang pertama. Okey, lagi. Jadi di antara yang ini sama ada kita bentuk macam ni gabungan dia atau kita letak tambah. Okey, tambah untuk atau. Okey, yang ini. Jadi yang pilihan yang kedua, kita daripada 8 orang pelajar tingkatan 5, kita pilih 2 orang. Okey, kemudian dan pilihan selebihnya, sebab kita nak pilih 7 orang AJK, jadi 2 dah pilih, tinggal lagi 5. Jadi di sini 5. Okey, 5 daripada kumpulan pelajar tingkatan 5 tak boleh ya, daripada kumpulan tingkatan 4 dan guru, iaitu totalnya 6. Jadi yang atas ni sebenarnya tak berubah. 8 tambah dengan 6 ialah 14. 8, 6 ialah 14. 14 itu ialah meliputi keseluruhan pelajar. Okey, jadi jumlah atas ini keseluruhan pelajar. Jadi yang bawah ini ialah AJK yang nak dibentuk. Mesti totalnya 7 orang. Jadi yang ini cara susunan yang pertama, pasukan yang pertama, ataupun kita boleh bentuk macam ni, iaitu 2 orang pelajar tingkatan 5 yang selebihnya daripada tingkatan 4 dan guru, ataupun lagi kita boleh bentuk yang mana pelajar tingkatan 5-nya itu 3 orang. Saya bawa kat bawah ya. Pelajar tingkatan 5-nya itu 3 orang daripada 8 orang. Bila pelajar tingkatan 5-nya 3 orang, dah tentulah daripada tingkatan 4 dan guru itu kita cuma boleh pilih 4 lagi. Sebab kita nak membentuk 7 orang. Jadi yang atas ini masih sama, 6. Okey, 6 itu merujuk kepada pelajar total ini, tingkatan 4 dan guru. Okey. Atau satu lagi ialah kita pilih 4 orang pelajar tingkatan 5. Okey, daripada 8 orang pelajar tingkatan 5. Dan kalau kita dah pilih 4, dah tentulah ada baki lagi 3 yang perlu dipilih daripada kumpulan yang lain, iaitu kumpulan tingkatan 4 dan guru ini, iaitu tinggal lagi 6. 6 dan kita pilih 3. Okey, jadi saya buat sampai sini sajalah, sebab syaratnya dekat sini diberi. Okay, syaratnya tidak mengandungi lebih daripada 4 orang pelajar tingkatan 4. Jadi inilah paling banyak pun 4 orang. Jadi mungkin kita pilih 3 orang saja, ataupun 2 orang saja, ataupun seorang saja pelajar tingkatan 5. Ini syarat dia. Kita tengok syarat ya. Lepas tu baru kita buat gabungan ini dengan ni, sama ada ini ataupun ini ataupun ini. Okey, kita tekan kalkulator saja untuk pengiraan bila kita buat yang ini. Okey, 8C1 darab 6C6, kita dapat jawapannya ialah 8. Okey, tambah. Kemudian kita buat yang ini, 8C2 dengan 6C5, tekan kalkulator, kita dapat jawapan dia 168. Okey, kemudian kita buat 8C3 darab dengan 6C4, kita dapat jawapannya ialah 840. Okey, kemudian kita tambah lagi dengan yang terakhir ini 8C4 darab 6C3, maka dapat jawapannya di sini ialah 1400. Okey, jadi keseluruhannya ialah, kita gabungkan semua ini, campurkan. Jadi kita ada 2416 cara
Cara memilih, membentuk pasukan dengan mengikut syarat tidak mengandungi lebih daripada 4 orang pelajar perempuan. Jadi sebelum menjawab soalan, pastikan awak teliti dulu soalan berkenaan apa syaratnya yang diberi. Okey, dan kita mestilah menjawab mengikut syarat berkenaan. Okey, yang paling mudah ialah kalau tiada syarat. Kalau tiada syarat, senang saja kita buat ini sekali je. Tapi bila ada syarat yang dikenakan, kalau syaratnya mengandungi guru, ini syaratnya tak banyak sangat. Tetapi kalau macam ni, tidak mengandungi lebih daripada 4 orang, kita senaraikan. Pelajar tingkatan 5, kalau tidak lebih, maksudnya mesti kurang atau sama dengan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat seorang pelajar tingkatan 5, yang selebihnya daripada yang lain 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kemudian kita tambahkan. Okey, saya harap awak semua dah pun faham berkaitan tajuk gabungan. Jangan lupa untuk like dan subscribe.